Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui, Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'du. Yang berusaha mengurusi serta seluruh ahli jawatankuasa masjid, ashabul fadilah yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan hadirin muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih awal, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang baik pada malam ini kita dapat bersama untuk menyambung semula pengajian kita atau meneruskan pengajian siri bulanan kita menggunakan tafsir Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi berbincang dan berbicara tentang surah yang diberi nama surah Nuh, surah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Pada malam ini insya-Allah dengan kesempatan yang terbatas kita akan terus sambung pengajian kita tafsir Al-Quran Karim surah Nuh, ayat yang ke-10. Malam ni di bawah tajuk perintah istighfar dan faedah istighfar. Di bawah tajuk perintah istighfar dan juga faedahnya. Ayat yang ke-10, yang ke-11, 12, 13 dan 14 adalah merupakan kesinambungan ayat-ayat yang lepas. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Firman Allah ayat yang ke-10, maka aku menyuruh mereka dengan berkata, minta ampunkanlah daripada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah adalah amat pengampun. Ayat yang ke-11, nescaya Allah menurunkan hujan kepadamu dengan lebat sekali.
Ayat yang ke-12, dan ia memperbanyakkan kepadamu harta, kekayaan dan anak pinak. Dan ia mengadakan bagimu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagimu sungai-sungai yang menyuburkan kebun-kebun dan mendatangkan faedah-faedah yang banyak. Ayat yang ke-13, apa sebabnya kamu tidak takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ayat yang ke-14, padahal sesungguhnya ia telah menciptakan kamu dengan beberapa tingkatan kejadian. Tuan-tuan sidang hadiri yang saya muliakan, ayat yang ke-10 adalah kesinambungan ayat yang sebelum-sebelum itu, iaitu ayat yang ke-5, 6, 7, 8 dan 9 yang menceritakan tentang dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh kaum Nuh alaihi salam. Saat mana baginda Nuh alaihi salam mengajak mereka, dalam bahasa kita disebut sebagai dakwah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka kepada kebaikan dan kepada ketaatan. Lalu mereka tidak mau, malahan keras kepala mengikut Nabi Nuh alaihi salam, mengikut ajakan dan dakwah. Seperti mana kita dah sebut, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dengan segala kemampuan yang telah digunakan, dicurahkan untuk memastikan, untuk mengajak masyarakat kepada memahami Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksud beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, kaum Nabi Nuh, tetap dalam keadaan kemungkaran, dosa maksiat yang mereka ada, yang mereka lakukan. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan siksaan dunia, azab dunia kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, dengan tidak diturunkan hujan. Allah Ta'ala tahan hujan. Bila tahan hujan, tidak ada tanaman-tanaman musnah. Bila tidak ada tanaman-tanaman, maka manusia sakit. Isteri-isteri mereka, perempuan-perempuan mereka mandul. Perempuan-perempuan mereka mandul disebabkan tanaman, makanan yang terhasil daripada tanaman tadi tidak berkualiti. Dengan segala kesilapan yang mereka lakukan, Allah Ta'ala turunkan bala-bala tersebut, ujian-ujian tersebut. Maka untuk keluar daripada hal tersebut, Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan kepada mereka, mengajak mereka, menyuruh mereka. Kata Nabi Nuh melalui firman Allah ayat yang ke-10, faqultu, maka aku, Nabi Nuh alaihi salam menyuruh mereka dengan kata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah terhadap kesilapan-kesilapan kamu. Minta ampunlah terhadap Tuhanmu atas kesilapan-kesilapan yang kamu semua lakukan. Dan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang zat beliau menyebutkan, Allah sendiri menyebutkan Ghaffar, wa inni la ghaffar, sesungguhnya aku la ghaffar. Ghaffar, Tuhan maha menerima permohonan keampunan. La ghaffar, Tuhan yang menerima segala permohonan. Permohonan apa? Permohonan keampunan, istighfar. Maka Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kaumnya agar kembali kepada Allah, beristighfar dengan dosa yang telah dilakukan. Sebab itulah kata ulama, dosa ini adalah sebab kepada tersepitnya dada. Maknanya tak luah dada kita, tak tenang. Ya, bila tersepit dada tak tenang. Dosa menyebabkan tidak ada ketenangan. Dosa yang dibuat menyebabkan hati jadi hitam, seperti mana yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdaannya,
apabila idza khata'a ibnu Adam khati'atan nukitat ala qalbihi nuktatan sauda, dititik di atas hati anak Adam yang melakukan kesilapan tadi titikkan hitam. Dibuat lagi dosa, maka dititik dengan titik hitam atas dalam hati manusia. Dibuat lagi dosa, dititik lagi dengan titik hitam, menyebabkan hati jadi hitam. Jadi hitam. Ini yang disebutkan oleh Allah, kalla bal ran ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ran itu adalah titik-titik hitam yang dititik di dah ke hati manusia kerana dosa dan kesilapan yang mereka lakukan. Maka dengan sebab kesilapan tadi, dada jadi tersepit, tidak mendapat ketenangan. Kemudian dunia yang luas ni tersepit, terhimpit dan sebagainya. Keadaan yang sukar bagi orang yang berdosa hidup atas muka dunia ini untuk kehidupan dunia. Maka kata ulama, fanahtaju, kita perlu kepada ila an nukthiral istighfar, untuk memperbanyakkan istighfar. Kerana istighfar itu yutahhir wa yunazzif, boleh membersih, boleh menyucikan titik-titik hitam dalam hati kita. Kita banyak dosa, maka sesuai istighfar. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, dia kata, aku bertanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah tentang tasbih dan juga istighfar, mana lebih afdal? Tasbih dan istighfar. Tasbih atau istighfar? Tasbih subhanallah, istighfar astaghfirullah, kan? Istighfar. Mana lebih afdal? Imam Ibn Taymiyah jawab, kalau pakaian seseorang itu bersih, maknanya tidak ada kotoran, maka eloklah dia pakai minyak wangi, letak minyak wangi. Kalau pakaian seseorang itu penuh dengan kotoran, terdapat kotoran-kotoran, maka sesuailah guna sabun dan juga air. Jawapan Ibn Taymiyah tentang adakah tasbih atau istighfar lebih afdal. Kita manusia berdosa, kita si pendosa, kan? Si pendosa. Untuk memastikan Allah ampunkan dosa kita, padamkan titik-titik hitam dalam hati kita ini, maka istighfarlah yang lebih afdal, kerana boleh membersihkan hati kita. Bila hati kita bersih, dada kita lapang, ilmu mudah masuk, kebenaran mudah masuk, kita mudah ikut kebenaran, sebab hati kita lapang. Dan kebaikan-kebaikan yang lain datang menempatkan diri mereka dalam hati kita. Maka oleh kerana itu Nabi Nuh alaihi salam menyuruh mereka agar mereka istighfar untuk angkat bala yang sedang melanda. Sebab itulah kata ulama, hari ini ni kita harus memperbanyakkan istighfar untuk Allah Ta'ala angkat bala daripada negara kita, daripada dunia yang sedang melanda. Wabak COVID-19 yang sedang kita hadapi ini, maka perkara yang paling afdal, paling patut diperbanyakkan ialah sembahyang, istighfar. Mungkin sebab dosa aku, masing-masing orang kena rasa bahawa dia berdosa menyebabkan datangnya bala. Kalau masing-masing kata kau berdosa, masalah. Aku tak ada. Kau yang berdosa, kau kena minta ampun. Kalau macam tu masalah. Setiap orang mesti rasa apa yang berlaku pada hari ini sebab dia bala yang menyeluruh. Bukanlah menyeluruh maknanya kena kepada setiap orang, kena ke setiap negara, kan? Orang mungkin taklah, kita alhamdulillah tak kena, bukan tak kena lagi, tak mau kena, kan? Bala yang kita pun sebut pandemik, kan? Pandemik yang merontas negara,
Maka setiap orang harus rasa dalam diri dia bahawa sebab kesilapan akulah benda ni berlaku. Kalau setiap orang rasa begitu, maknanya semua orang tanpa kecuali akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, beristighfar. Maka tak mustahil tuan sekalian, tak mustahil bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Taymiyah juga pernah mengatakan bahawa, pernah mengulas hadis dan ayat Quran tentang istighfar dan doa ni, tentang kuasa doa. Kan? Apa dia kata? Doa ini ialah sababun yadfa'ul bala. Doa dan istighfar ini ialah sebab terangkatnya bala. Fa idza kana ad-du'a'u aqwa min al-bala yadfa'uhu wa yarfa'uhu. Wa idza kana sababul bala'i aqwa minhu yukhaffifuhu wa yudha'ifuhu. Apabila doa dan istighfar itu lebih kuat daripada bala, maka bala tadi akan terangkat. Apabila punca kepada bala itu lebih kuat daripada istighfar dan doa kita, paling tidak istighfar dan doa kita boleh mengurangkan, boleh meringankan risiko bala tersebut. Kok mana pun ada kuasa. Doa yang Allah Ta'ala jadikan, syariatkan untuk kita, istighfar yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, sangat hebat dan sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Nampak? Jadi kata Nabi Nuh AS, minta ampunkanlah daripada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah adalah amat pengampun. Kemudian bila kamu semua dah minta ampun akan dosa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yursilis samaa alaikum midrara, nescaya Allah turunkan hujan kepada kamu dengan lebat. Al-Imam Al-Qurtubi sebut, saya dah sebut tadi, Al-Imam Qurtubi sebut dalam tafsirnya tentang Allah Ta'ala tahan hujan, Allah Ta'ala matikan segala tumbuh-tumbuhan pasal hujan tak turun, menyebabkan isteri-isteri mereka, perempuan mereka mandul, binatang-binatang mereka habis, musnah. Kemudian bila mana mereka beristighfar, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala kata, bila istighfar yursilis samaa alaikum midrara, hujan akan kembali turun. Hujan akan kembali turun. Bukan turun biasa-biasa. Turun dan turun. Kan? Ini bukan hujan lebat. Kan? Hujan, kemudian hujan lagi, kemudian hujan lagi, memberikan nikmat kepada penduduk bumi yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kata ini antara faedah istighfar. Faedah istighfar boleh angkat boleh angkat bala. Ni dalam Quran jelas, kan? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan ia memperbanyakkan kepada kamu harta kekayaan dan anak pinak. Tadi mandul, kenapa mereka buat dosa? Bila mereka istighfar, Allah akan kembalikan kekayaan, hasil bumi. Bila hasil bumi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wanita-wanita mereka, malahan lelaki-lelaki mereka, terangkatlah penyakit mandulnya, diberikan anak zuriat yang baik, yang banyak, yang ramai. Nampak? Ini faedah besar, faedah istighfar ni kalau kita tengok. Besar faedah istighfar. Kalau kita nak timbang antara dosa yang kaum Nabi Nuh buat, dosanya cukup besar. Dosanya dengan Allah Ta'ala cukup besar, dosa kaum Nabi Nuh AS ni, seperti mana kita dah sebut sebelum ni. Untuk counter balik dosa ni hanya istighfar, dan istighfar tu tak perlu kepada tenaga yang banyak, tak perlu kepada wang ringgit kita kata yang besar untuk beristighfar, tak perlu. Tetapi kuasa yang Allah Ta'ala berikan kepada istighfar ini sangat hebat, sangat hebat. Dia hanya memerlukan kepada kejujuran orang yang istighfar. Sebab tu kata seorang tokoh sufi, masih hidup lagi,
Syekh Ali Jufri, Al-Habib Ali Jufri, dalam satu buku yang saya baca, tulisan beliau, dia kata apa? Dia menukilkan perkataan seorang wali perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Kata Rabi'atul Adawiyah menceritakan tentang istighfar yang hakikat istighfar yang dibuat oleh orang-orang dia pada masa tu. Istighfar yang disebut oleh orang-orang pada masa tu. Kata dia, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita sekarang ni memerlukan kepada istighfar yang lain. Betapa tak jujurnya istighfar kita. Kan? Betapa tak jujurnya istighfar kita. Kita guna istighfar waktu nak menikah, akad nikah. Kan? Kita guna istighfar, kita tidak menghayati istighfar yang kita baca. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar kita ini perlu kepada istighfar yang lain, agar istighfar yang kita istighfarkan itu menjadi istighfar yang sahih, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Kemudian lagi kata Allah, dan ia mengadakan bagimu wa yaj'al lakum jannatin, ia akan mengadakan bagimu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagimu sungai-sungai, menyuburkan kebun-kebun tadi, mendatangkan faedah-faedah yang banyak. Tuan-tuan nampak? Mendatangkan faedah yang banyak. Istighfar yang ringan. Ringanlah, kerja dia ringan, tak perlu buat. Siapa pun boleh istighfar. Kita yang dah tak larat pun, kan? Ataupun orang-orang sakit yang dah tak larat, tak boleh bergerak, lidah boleh beristighfar dengan jujur, dengan penuh kesedaran. Ini boleh mampu mengangkat segala bala, malahan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana yang pernah Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, perkataan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum dia. Nabi Saleh kata apa? Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Wahai kaum aku, kenapa kamu meminta penyegeraan, meminta segera dengan keburukan sebelum kebaikan, kalaulah bukan kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya kamu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar boleh mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Malahan yang lebih hebat daripada itu, istighfar juga boleh menjadi punca masuknya kita dalam syurga. Nak apa lagi? Istighfar sababun lidukhulil jannah. Istighfar boleh menjadi punca, menjadi sebab masuknya satu orang yang beristighfar itu dalam syurga. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kata Allah, aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 135, 136, Tuhan sebut siapa-siapa. Wallazi, dan orang-orang apabila yang mereka melakukan fahishah ni kejahatan, dosa. Au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa juga. Dengan maksiat dan dosa. Mereka zalim diri mereka dengan maksiat dan dosa. Zakarullah, mereka tiba-tiba teringat Allah. Tersedar, teringat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu fastaghfaru lidhunubihim, mereka minta ampun kepada Allah. Bila mereka sedar tadi, bila mereka terantuk tadi tu, sedar kepada Allah, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa mereka.
Tuhan kata siapalah yang boleh mengampunkan dosa mereka itu? Tak ada siapa melainkan Allah. Dengan syarat walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak mahu lagi mengulang dosa-dosa mereka. Ini syarat nak supaya Allah Ta'ala terima istighfar kita. Maknanya jujurnya apa dia? Jujurnya tidak mesti berazam untuk tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan. Maka balasan mereka, kata Tuhan, maghfiratun min rabbihim, pertama dapat keampunan daripada Tuhan mereka. Kemudian wajannatin, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Dan itu adalah nikmat yang paling baik untuk orang-orang yang beramal. Ini syurga, istighfar sampai boleh memasukkan kita dalam syurga. Bukan setakat tu, boleh mengelakkan ataupun menjadi sebab selamat daripada azab neraka. Istighfar yang ringan tadi tu, yang tak berat tadi tu, istighfar ringan. Zikir istighfar ni, sifat-sifat kepada zikir istighfar termasuk selawat, dia ringan, khafifatani 'alal lisan. Itu sifat dia ringan, nak disebut dengan lidah tu ringan, kan? Tapi thaqilatani 'alal mizan, berat atas timbangan, sehingga boleh mengangkat darjat manusia, boleh mengubah posisi status manusia di akhirat nanti. Kalau kata dia besok dia azab, boleh jadi diselamatkan oleh Allah dengan istighfar. Nabi pernah sebut kepada wanita-wanita, ya ma'syaran nisa, Nabi kata, wahai golongan wanita, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersedekah, istighfar dan bersedekah, kerana aku melihat kaum wanita ni lebih ramai dalam neraka. Nabi sebut, aku melihat kaum wanita lebih ramai dalam neraka. Maka ulama kata sedekah juga boleh angkat, selain daripada istighfar, sedekah juga boleh angkat bala. Jadi musim-musim ni, musim istighfar, musim sedekah, musim melaksanakan ibadat solat sunat. Ini benda-benda ringan ni, kan? Sedekahlah sikit agak berat, kan? Tapi boleh menyelamatkan manusia daripada azab neraka, macam mana Nabi sebut kat wanita-wanita tadi, kan? Boleh selamat. Kenapa? Nabi sebut, kerana aku melihat kamu lebih ramai dalam neraka. Kamu tu mana golongan wanita? Lebih ramai dalam neraka. Jadi macam mana nak selamatkan diri daripada masuk neraka? Istighfar, bersedekah, kan? Masya Allah, ini satu benda yang cukup hebat. Jadi itu sekalian, itu faedah-faedahnya, kan? Baik, saya sebut sikit antara tafsiran yang kita nukilkan, ayat 10, 11, 12 tadi tu. Ayat-ayat di atas ini adalah dalil bahawa istighfar adalah sebesar-besar sebab untuk kedatangan hujan yang membawa rezeki. Imam Qurtubi kata begitu, ya. Istighfar adalah sebab, sebesar-besar sebab. Sebesar-besar faktor. Istighfar adalah sebesar-besar faktor datangnya hujan yang menjadi asbab kepada datangnya rezeki. Sebab rezeki tak turun daripada langit. Rezeki ni apa dia? Rezeki ni berkah. Rezeki apa dia? Duit. Itu rezeki lah tu, kan? Apa lagi rezeki, kan? Segala benda yang kita nikmati ni adalah rezeki. Dia tak turun daripada langit. Duit tak turun daripada langit, kan? Berkah pun tak turun daripada langit, buah-buahan pun tak turun daripada langit. Yang turun daripada langit adalah hujan. Jadi hujan itu adalah asbab yang boleh mendatangkan rezeki. Punca untuk kita dapat semua itu, sebesar-besar puncanya ialah istighfar. Itu disebut oleh Imam Al-Qurtubi mengulas ayat-ayat istighfar yang kita bacakan tadi, ayat 10 dan seterusnya 11, 12. Kemudian juga disebut oleh Imam Asy-Syaukani, okey. Oleh kerana itu digalakkan supaya membaca surah ini pada sembahyang al-istisqa. Surah ni pendek, kan? Apatah lagi ayat-ayat ni digalakkan dibaca bila mana kita minta hujan. Sembahyang minta hujan. Kita pernah buat sembahyang istisqa macam mana? Sembahyang minta hujan. Tak pernah?
Kita tak pernah buat kan, sembahyang minta hujan, kita sembahyang istikharah minta nikah, kan? Sembahyang minta hujan. Sayyidina Umar dalam satu riwayat, beliau dalam khutbahnya ketika nak sembahyang minta hujan tu, Sayyidina Umar naik ke mimbar berkhutbah. Sayyidina Umar tak tekan ayat lain, dia duk baca, dia duk tekan ayat istighfar, sebab boleh turun hujan. Istighfar boleh turun hujan, makna boleh turun rezeki, boleh datang ke rezeki, boleh angkat bala. Itu disebut oleh Imam Ibn Kathir juga. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat ke-13 dan 14, dah masuk isyak ni. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Apa sebabnya kamu tidak takut kepada kebesaran Allah? Kenapa kamu tak takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Ta'ala telah menciptakan kamu dengan beberapa tingkatan kejadian. Maknanya, subhanallah, mengingatkan kembali asal usul kejadian kita ni boleh membawa kepada kesedaran. Kita ni daripada mana? Daripada air yang hina. Kita ni asal usul daripada apa? Daripada tanah. Tanah juga orang pijak-pijak. Menyedarkan diri kita, diri umat, kepada asal usul kejadiannya itu boleh membawa mereka kepada bangkit daripada kelemahan, bangkit daripada maksiat, bertukar menjadi kebaikan dan ketaatan. Nampak? Jadi apa perlu lagi kamu nak mengingkari? Apa perlu lagi kamu tak takut kepada Allah? Tak kerasa kebesaran Allah dengan hanya kamu memikir semula asal usul kejadian kamu dalam rahim ibu kamu, berperingkat-peringkat dari bulan pertama, dari hari pertama sehinggalah hari-hari seterusnya, sampailah hari Allah Ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum, keluarkan kamu daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tak tahu apa habuk pun. Kan? So sebut tentang hakikat kejadian awal kita, untuk kita kembali kepada pangkal jalan, kembali kepada beriman, menerima, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebisan dakwah Nabi Nuh alaihi salam dalam jangka waktu yang begitu panjang, 950 tahun umur dakwah Nabi Nuh alaihi salam, mengajak manusia kepada kebaikan, berdialog, hiwar, berdebat siang dan malam seperti mana kita sebutkan sebelum ini, yang akhirnya menyebabkan Allah Ta'ala turunkan bala. Akhirnya juga Nabi Muhammad SAW terpaksa beritahu kepada mereka, kembalilah kepada Allah, istighfar, supaya Allah Ta'ala angkat semua ini dan kembalikan kehidupan yang baik untuk dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi boleh jadi pedoman untuk kehidupan kita. Jadi cukuplah takat tu dulu. Malam ni ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 bercerita tentang istighfar dan juga faedah-faedah istighfar. Subhanallah. Jadi insya-Allah istighfar ni mengungkap astaghfirullah, menyebut astaghfirullah, kan? Kita alhamdulillah peluang sebut istighfar ni cukup banyak. Kalau kita terlupa pun, cuba sembahyang 5 waktu, lepas tu kita istighfar, kan? Terlupa nak sebut istighfar, kita tak boleh lupa, sebab kita sembahyang 5 waktu. Lepas sembahyang 5 waktu tu jangan cabut, kan? Istighfar. Jangan cabut, jangan hinakan diri kita terus cabut begitu ya. Tak, istighfar, supaya kita tak tinggal. Cuma perlu kepada kesedaran maksud istighfar dan penghayatan yang tinggi serta kejujuran bila mana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang dari Allah, salah silap, kurang, terkasar bahasa datang daripada saya yang lemah. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.